Abang campak-campak je. Assalamualaikum Maulana Kayangan. Kesayangan Maulana Kayangan. Abang campak-campak je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah Haji Mustafa yang dimuliakan. Masya Allah Ashraf Nur. Masya Allah Sayyid Sulaiman, Sayyid Sufyan. Masya Allah Tuan Haji Mustafa kita. Lama kita malam ni berada di kitab kelima. Masya Allah. Muhammad Zikri, Abdullah Azli Al-Fansuri, Ahmad Nubli, Syahsam, Muhammad Zikri Arif, saya hadir, Maryam Ahmad Al-Syahidi, Jas Hasbullah, Abu Nibroz, Nauris Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, Masya Allah, hadirkan diri Abu Bai Channel. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Hanafiah Dr. Ramizu Abdul Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ustazah Rosnah Loman. Waalaikumsalam. Muhammad Syafzal, Muhammad Ali Nafiyah, Muhammad Ali Nafiyah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ayub Mujio. Masya Allah. Aku menulis bukan kerana nama, lama dah tak ada, iaitu siapa tu, Ramli Sharif. Masya Allah. Akram Syahmi. Masya Allah. Barakallah. Yang lain boleh hadirkan diri. Masya Allah, boleh hadirkan diri untuk bersama pada malam ni. Masya Allah. Kita masih lagi berada di muka surat berapa Nubli? 233 ya. Percakapan yang bermanfaat diuji dengan azab. Yang mana satu hadis yang mana yang kita akan baca pada malam ni? Masya Allah, daripada sahabat-sahabat semua. Masya Allah, Muzakir Syukri Maulana dan sahabat Midraji. Masya Allah, Al-Midraji, sahabat Midraji atau Al-Midraji. 236. 236 dah. Ustaz ingat 237 dah. Zikrullah berdasarkan kepada usaha adalah mudah, dan berdasarkan pahala adalah 237 dah. Masya Allah. 2279. Okey, Masya Allah. Ustaz ketinggalan di belakang. Masya Allah. Kita ada anak-anak murid yang Masya Allah, anak-anak murid yang orang kata, yang prihatin, begitu prihatin. Saya ada Ustaz, hanya miss beberapa kali sebab kelalaian saya bila tak dah terima mesej seperti biasa. Apa dia ni? Saya ada Ustaz, hanya miss beberapa kali sebab kelalaian saya bila tak ada terima mesej seperti biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz selalu betul, kalau hadir tunjukkan hadir. Masya Allah. Barakallah fih. Insya Allah. Ruqiyah Hayat, Firdaus Fikri, Kanzo Miyazawa, muda Sayyid Azmai, Ruqiyah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Masya Allah. Semua dah datang. Muda tak berani muncul dah. Ada, lewat sikit. Dia memang sibuk muda ni. Malam-malam dia sibuk. So dia dapat meluangkan masa dengan kita pun
Alhamdulillah sebagai tetamu. So malam ni kita berada pada muka surat 237 pada kitab jilid kelima dalam kitab Da'wat pada bab zikrullah, hadis yang ke 2279. Sudah beribu-ribu hadis kita ya. Masya Allah, kurungan 19. Zikrullah berdasarkan kepada usaha adalah mudah dan berdasarkan pahala adalah paling afdal. Oh, ni special deh. Masya Allah, Faizul Hurian. Masya Allah bersama kita. Nasaruddin Mujur, Cikgu Hamidah Junuh, Fakariyah Hamzah, Faizah Hamzah ni jangan-jangan muncul. Mungkin tak typing ada, cuma tak typing saja, tak menulis kehadirannya ataupun apa-apalah. Masya Allah, Hanum Adi ni memang gaib betul. Azlin Aslina memang sibuk betul. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad qasurat alayya fa ukhbirni bi syai'in atashabbattu bihi. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi hadza hadisun hasanun gharibun. Sayyidatuna Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak bagi saya. Berilah kepadaku satu amalan supaya dapat berterusan dengannya. Ini amalan inilah yang kita panggil dia ma'mulat yang diminta oleh sahabat kepada Nabi, yang mana merupakan satu amalan mereka yang mana mereka akan lakukan berterusan, Masya Allah, sampai mereka meninggal. Itulah yang kita panggil dia ma'mulat. Itulah kita panggil dia wazifah. Wazifah ma'mulat ni amalan. Dan amalan tu sudah dari zikir itu sudah jadi amalan. Wazifah ni maksudnya yang dilakukan berterusan dalam kehidupannya setelah mana-mana amalan itu yang diperolehi daripada Nabi. Supaya saya dapat berterusan dengannya, maksudnya saya dapat berterusan beramal dengannya dan menjadikan amalan itu sebagai wazifah dalam kehidupan saya. Baginda bersabda, hendaklah lidahmu sentiasa basah dengan zikrullah. Basahilah lidah kamu dengan zikrullah. Zikrullah ini dipanggil taqwiyah ubudiyah. Taqwiyah ubudiyah. La ilaha illallah ialah hakikatul ubudiyah. Muhammadur Rasulullah tarikah ubudiyah. Solat adalah izhari ubudiyah, menzahirkan keabdian kepada Allah. Zikir ialah ilmu ialah tashih ubudiyah, macam mana nak betulkan ubudiyah kita dengan Allah. Zikir adalah taqwiyah ubudiyah. Taqwiyah ubudiyah. Ikram saya lupa apa. Ikhlas ialah taqbil ubudiyah. Taqbil ubudiyah, penerimaan ubudiyah. Dan keluar jalan Allah, dakwah dan tabligh adalah nasrul ubudiyah, menyampaikan, menggerakkan ubudiyah dan menyebarkan ubudiyah. Ikram Muslim yang saya terlupa dipanggil apa tahu dalam bentuk ubudiyah. Nanti saya beritahu semula, saya terlepas pandang pula, terlupa pula dah. La ilaha illallah hakikatul ubudiyah. Macam mana untuk kita mencapai satu hakikat di dalam pengabdian kepada Allah, dipanggil hakikatul ubudiyah. Muhammadur Rasulullah tarikatul ubudiyah. Muhammadur Rasulullah itu adalah satu tarikah untuk pengabdian kita kepada Allah. Dan solat itu izharu ubudiyah, kita menzahirkan apa? Iaitu kita menzahirkan kita sebagai seorang hamba. Apabila Nabi SAW sembahyang yang panjang, maka sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa Tuhan perlu melakukan amalan ini? Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Untuk menzahirkan ubudiyah tadi. Dan ilmu adalah tashih
nak memperbetulkan ubudiyah dan zikir ialah taqwiyah ubudiyah, nak memperkuatkan kerohanian kita di sisi Allah. Ikram tu saya terlupa sampai sekarang tak datang. Tak apa, nanti kita bila dah datang tu saat beritahu balik. Dan ikhlas tu takbil, penerimaan ubudiyah, dan mujahadah dan dakwah dan tabligh ialah nasru ubudiyah, iaitu menyebarkan ubudiyah. Hadis yang seterusnya, fasal ketiga, iaitu Allahu Akbar. Para isteri menyibukkan suami mereka. 27. Okey. Hadis ini adalah hadis hasan lagi qarib. Hadis ke 2280 kurungan 20, fadilat orang yang berzikir. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu ibadi afdalu wa arfa'u darajatan 'inda Allah yawmal qiyamah. Qala az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat. Qila ya Rasulullah wa min al-ghazi fi sabilillah. Qala law daraba bisayfihi fil kuffar wal musyrikin hatta yankasira wa yakhtadiba daman fa inna zakira lillahi afdalu minhu darajah. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun gharibun. Ya, sahabat Sayyidatuna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, siapakah hamba Allah yang paling afdal dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Baginda bersabda, lelaki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ditanya lagi, apakah mereka lebih afdal daripada orang yang berada di jalan Allah? Baginda bersabda, jika seorang itu memenggal kepala orang musyrik sehingga pedangnya patah dan sehingga darahnya memancut syahid, sesungguhnya tetap orang yang berzikir kepada Allah lebih afdal daripadanya dari sudut darjat atau satu darjat. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahawa Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan. Hadis ini hadis hasan. Maksudnya ialah walaupun mereka berjihad, luka dan kadang-kadang tergadai nyawa, tetap zikrullah itu lebih afdal. Jadi ustaz, tak payahlah kita berjuang, tak payah kita melawan musuh, tak payah kita berjihad, sebab zikrullah itu lebih besar daripada berjuang dan berjihad. Perlu diingat, hendaklah difahami, perlu diingat dan difahami bahawa kadang-kadang Nabi berkata sedemikian untuk menunjukkan zikrullah itu amat penting, sehingga seolah-olah kelebihannya melebihi daripada kelebihan orang yang berjihad. Dan kata-kata ini atas dasar mubalaghah. Mubalaghah tu maksudnya apa dia? Mementingkan sesuatu perkara. Jadi seolah-olah bila Nabi nak mementingkan sesuatu perkara, Nabi akan timbulkan kegairahan untuk melakukan perkara tersebut. Masya Allah, dalam syarif sudah ada Azlan Al-Amin, Masya Allah. Nabi menimbulkan kegairahan untuk beramal. Jadi bila kita tengok di sini dalam hadis ini, kita kata Nabi SAW menyebut berzikir itu lebih afdal daripada berjihad. Maka tak perlulah kita berjihad, berjuang untuk menegakkan agama Allah yang tinggi dan hanya kita berzikir sahaja. Tidak. Sebenarnya satu-satu amalan dalam Islam, ia merupakan amalan itu mempunyai kepentingan berada di tempat masing-masing. Jadi kadang-kadang Nabi SAW nak mementingkan sesuatu amalan,
maka baginda meninggikan amalan tersebut. Bukan dengan meninggikan amalan itu menjatuhkan atau menurunkan darjah amalan lain. Sebab dari sudut berbezanya item, dari sudut berbezanya sudut pandangan, maka berbezalah kepentingan dan ketinggiannya. Telah saya jelaskan, kita dah belajarkan dah hadis ini. Kita dah belajar dah dulu. Nabi kata la ilaha illallah adalah afdalul iman di sudut imaniyah, dan yang paling rendah, keimanan rendah mengangkat sesuatu di jalanan. Tetapi mengangkat sesuatu bahaya di jalanan akan tinggi dibandingkan dengan la ilaha illallah dari sudut yang berbeza. Iaitu dari sudut apa? Iaitu dari sudut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang menyampaikan kemanfaatan yang banyak kepada orang lain. Jadi kalau sudut itu imatatul adha anil tariq, mengatasi kelebihan dan keutamaan la ilaha illallah. Dari sudut keimanan, dan ketakwaan, maka la ilaha illallah itu lebih besar daripada imaatul adha anil tariq. Begitulah konsep yang dipakai di sini. Jadi Nabi dia dalam bahasa Arab kita panggil dia, konsep itu kita panggil dia mubalaghah. Mubalaghah ni saya bracketkan dia dengan makna mementingkan sesuatu perkara. Sebab itu dalam konsep bahasa Arab dan dalam konsep-konsep ilmu, kita kata isbatus syai' la nafi syai'ul akhar. Mementingkan atau mengutamakan sesuatu perintah, isbatus syai', tapi tidak menafikan perintah yang lain. Cuma nak menunjukkan kepentingannya perintah tadi. Sebab tu Nabi nak pentingkan. Sebab kita tak tahu amalan mana yang kita lakukan, perintah itu yang merupakan saat qabuliyah di sisi Allah dan saat penerimaan di sisi Allah. Sebab itu dalam Islam, maupun kecil ataupun besar sesuatu amalan itu, ia menjadi sebab jika diterima oleh Allah akan menyatakan keampunan di sisinya. Begitu. Jadi bukanlah bermakna kita perlu meninggalkan jihad semata-mata untuk mendapatkan fadilat zikrullah. Zikrullah di tempatnya, jihad di tempatnya. Ikram muslimin, memuliakan orang di tempatnya. So dia bergantung kepada keadaan tempat dan situasi. Jadi sebab itu kadang-kadang dari sudut ni mengatakan tak boleh, salah. Dari sudut ni mengatakan tak boleh, betul. So dia ada perspektif, dia ada dia ada item-item dia ada sudut-sudut yang berbeza. Dia ada sudut-sudut yang berbeza. Sudut-sudut yang berbeza. Meminta kepada Allah. Konteks dan kategori amal. Ya, konteks dan kategori amal tadi. Okeylah, dalam bahasa apa-apa saya pakai item saja. Saya pakai item, sudut pandangan. Item tu sudut pandangan. Dari segi konteks dan kategori-kategorinya. So, cantik juga. Konteks dan dari segi kategori-kategori sesuatu amalan tadi. Jadi itu adalah benda-benda yang amat penting. Jadi sebab Islam ni kan, Islam, tuan-tuan tengok, ada perintah yang mana Allah perintahkan pada kita, dan perintah itu tak sesuai kita gunakan kepada orang lain. Perintah untuk si kaya, perintah untuk si kaya tidak sesuai digunakan untuk ditalakan atau untuk diberi hujah kepada orang miskin. Perintah orang miskin tidak digunakan oleh si kaya untuk mengalahkannya, dan perintah si kaya tidak digunakan oleh orang miskin untuk menghapuskannya. Begitu. So dia tak ada konsep dia perintah. Dia berbeza. Orang kaya
orang kaya yang tidak berada, orang kaya yang tidak bertanya kepada orang-orang yang susah, itulah orang yang mana paling 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 rugi orangnya, paling berdebah orang. Dan orang miskin yang dihina ialah orang miskin yang berada di rumah, di depan pintu orang kaya untuk memohon sesuatu. Jadi bila si miskin datang kepada orang kaya, maka si kaya tidak boleh mengeluarkan hadis ini untuk menjatuhkan martabah si miskin. Engkau tahu tak, miskin yang paling teruk ialah miskin yang datang ke rumah si kaya. Okey, si miskin jawab, engkau tahu tak, manusia yang paling buruk akhlaknya, apabila si miskin datang ke rumahnya, maka dia tidak memberi sesuatu. So, dia tidak digunakan untuk satu-satu pihak untuk menjatuhkan satu pihak. Sebenar perkara itu ditilik. Si kaya menilik dirinya, Allah, aku ni kaya tak bergunalah kalau tak datang ke rumah semiskin. Maka semiskin kata, Allah, aku ni miskin yang paling teruklah, yang sentiasa datang ke rumah orang kaya. So perintah itu sebab dia tengok daripada sudut yang berbeza. Perintah itu dia dilihat kepada sudut yang berbeza. So kalau orang ilmiah, benda itu tak jadi masalah. Kita panggil dalam sudut ilmiah fihi nazrun, padanya terdapat perbahasan bagi orang ilmiah. Tetapi bila netizen, so dia lain, sebab dia tidak berpengetahuan sedemikian sebagaimana yang dibahaskan. Sebab tu dia netizen dilihat lain. Netizen dilihat dari sudut lain. Netizen melihat dari sudut apa ni? Dia orang tengok dari sudut sebagaimana dia lihatlah apa yang berlaku sekarang. Apa yang berlaku sekarang dari sudut yang berbeza. Begitu. Jadi dia sebenarnya kita melihat dari sudut. Jadi sebab itu kita mempelajari hadis. Kita mempelajari agama, khususnya hadis-hadis Nabi SAW. Sebab dalam hadis-hadis Nabi ialah dia berbeza. Dia dari segi perkataan mungkin terdapat apa dia? Terdapat percanggahan. Tetapi kalau dilihat, jika ditatbik dan disinambungkan, maka percanggahan tadi tak akan wujud. Cuma nak fahamkan orang, itu satu masa yang lama lah. Nak fahamkan orang, sebab kita yang belajar ni pun tak faham. Maksud tak faham, maksudnya kita tak boleh nak guna hadis tersebut sewaktu ia perlu digunakan. Maka kita akan mendatangkan emosi. Kita akan datangkan emosi kita. Kita akan kemukakan perkara tadi dalam bentuk emosi kita. So, bila datang dengan emosi, maka dia tidak akan menggambarkan satu keelokan dan kecantikan. Sebab dia telah datang dengan satu bentuk emosi. Ini kita yang belajar. Apatah lagi mereka yang tidak mengetahui keadaan ini, mereka yang jauh daripada pengetahuan, netizen. Sebab tu kita tak ambil apa pendapat netizen. Boleh baca je lah. Sebab tu dalam Quran kata, iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka bila kita apabila orang-orang yang jahil bertanya kita, so ada tempat kita tak perlu jawab. Kita kata, Assalamualaikum, apa khabar? Baik. Okey. Kita tak jawab terus. Kita tak cepat melatah. Cuma kita nak ajar diri kita lah. Kita nak ajar diri kita supaya kita mensituasikan. Sebab tu dalam baca hadis, kita perlu tengok dari konteks ni.
Adakah hadis itu dalam diriku, atau aku berada dalam hadis itu? Satu tahap kita mesti ada dalam hadis itu. Satu keadaan satu-satu di segi bahasa jelah, maksudnya adakah hadis itu dalam diri kita atau kita dalam hadis itu. Kita dalam hadis itu. Inilah yang kita pelajari supaya Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita apa? Kalau bahasa balaghah, muqtazal hal, atau bahasa ilmiah dipanggil amrul hal. Dia konsep amrul hal atau muqtazal hal. Kalau balaghah dipanggil muqtazal hal. Pada saat ini, pada ketika ini, apakah yang perlu kita lakukan sebagaimana perintah yang diperintahkan ke atas kita, dan perintah itu yang datang kepada kita ialah bentuk yang berbeza dari segi perseorangannya, dari segi aksasnya, daripada syakhsnya, daripada individunya, daripada keadaannya, daripada tempatnya dan sebagainya. Maka perintah-perintah tadi boleh berubah-ubah, dan kita nak beritahu, kita nak tahu, kita nak minta dengan Allah supaya Allah fahamkan kita situasi itu. Bukan setakat faham, Allah mudahkan kita untuk mempraktikkan sebagaimana perintah Allah dan sunnah Nabi SAW pada waktu amal tersebut yang menimpa kita. Amrul hal. Amrul hal itu apa masa saat tu? Saat apa yang patut kita buat? Apa kehendak? Muqtazal hal. Apa kehendak pada saat itu? Itu dipanggil, barulah seorang itu dipanggil faqih. Bukannya faqih orang yang faqih. Orang yang faqih, orang yang tahu apa sepatutnya tindakannya perlu dibuat pada saat dan ketika itu. Allahu Akbar. Jadi sebab itu hadis-hadis diberitahu oleh Nabi, jazakumullah khairul jaza, ahsanul jaza, kepada ulama-ulama yang kita menyanjung tinggi pengorbanan mereka, susah payah mereka, keikhlasan mereka, waktu-waktu mereka dengan kesibukan menghabiskan masa untuk mendalami dan memahamkan masyarakat supaya pemahaman itu mudah difahami oleh kita semua dan mudah kita beramal dengannya. Kita tidak menyusahkan orang, kita tidak memutar belikkan orang, dan kita tidak menyalahkan, dan kita tidak menghukum seseorang. Sebab kita tahu keadaan satu orang tadi, kenapa orang tu, dan jadi kita beritahu. Sebab apa? Dia datang daripada keluarga mana? Oh, kenapa dia cakap kasar? Oh, orang tu dia datang daripada keluarga yang mana semua bahasanya kasar-kasar. So dia nak datang dalam suasana kita ni, dia jauh sikit. Dia nak datang dalam suasana kita ni, dia agak lambat sikit. Sebab dia environment dia, so dia ada sesuatu perkara tadi. Benar-benar ni dia memainkan peranan. Sedangkan kita dah baik, kita cuba jadi orang baik, itu pun kita tak boleh nak kawal emosi kita lagi, apatah lagi mereka yang begitu. So itu yang paling penting. Sebab itu kita doa. Sebab itu kita doa, Nabi SAW doa supaya kita, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah kami akan agama, wa alimna ta'wil, maka ajarkanlah kami tentang macam mana untuk memahami Al-Quran. Allah, itu Nabi ajar. Nabi ajar. Dan sebab itu untuk dia ada perkara-perkara. Malam ini kita perbahasa lain sikit. Tak apa, kadang-kadang kita ada perlu bahaskan. Dia ada satu perkara. Dengan perkara itu, maka kita akan dapat hasil sebagaimana yang diketahui. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kerana suka khidmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mic jatuh. Oh, mic jatuh. Betul. Mic jatuh.
Suara jauh Maulana bukan. Mic jatuh lah tu. Mic jatuh. Okey. Mic sudah di baju. Okey. Mic jatuh. Okey. Itu semoga Allah SWT ajar kita. Hadis 2281-12. Zikrullah menyelamatkan hati daripada syaitan. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibn Adam fa iza zakarallah khanasa fa iza ghafala waswasa. Rawahu Bukhari ta'liqan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu sentiasa berada dekat dengan hati anak Adam. Apabila anak Adam itu berzikir, maka berzikir kepada Allah, maka syaitan tidak dapat mengganggunya. Jika dia lalai daripada berzikir mengingati Allah, maka syaitan akan mendatangkan bisikan godaannya. Syaitan akan datang membisik dan menggoda. Hadis ke-2282, 2283. Wa an Malikin, perumpamaan zikir dan fadilatnya. Wa an Malikin radhiyallahu anhu qala balaghani anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu zakirullahi fil ghafilina kal muqatili khalfal farin wa zakirullah fil ghafilina kal ghuznil akhdara fi sajarin jabis. Sayyidina Imam Malik rahmatullah alaih berkata, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang berada dengan orang-orang yang lalai, seperti orang yang terus berjuang dan orang yang lari daripada medan, dan orang yang terus berjuang dan orang-orang yang lari daripada medan, dan orang-orang yang lari daripada medan perang. Dan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah yang berada dengan orang-orang lalai, yang berada dari kalangan orang-orang lalai, ialah seperti orang yang berperang di jalan Allah khalfal farin. Orang yang berjalan, orang yang terus berperang di jalan Allah khalfa farin, di belakang orang yang lari. Dan orang-orang yang lari daripada, dan bukan khalfal farin. Sebab tu saya baca terjemah lari ni, makna dia tu, maknanya orang yang berzikir pada Allah di kalangan yang berada di kalangan orang-orang, dia orang berzikir tu dia duduk dalam kalangan orang yang lalai. Orang yang berzikir duduk di kalangan orang yang lalai. Sepertilah orang yang berperang di jalan Allah khalfal farin. Orang yang berjuang di jalan Allah di belakang mereka yang lari. Dan orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan berada dengan orang yang lalai, seperti dahan yang masih hijau pada pohon yang kering. Macam batang hijau, dahan hijau pada pohon yang kering, maksudnya segar lagi. Orang yang lari. Okey, wa fi riwayatin mislu sajaratil khadra'i fil wasatil sajad wa zikrullah fil ghafilina mislu misbahi fi baitin muslim wa zakrullahi fil ghafilina yurihillahu maq'adahu minal jannah wa huwa hayyun wa zakrullah fil ghafilin yughfaru lahu bi'adadi kulli fasihin wa a'jamin wa fasihu banu adam wa a'jamu bahaim. Rawahu Razi. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, seperti dahan yang menghijau di tengah pohon yang lain. Dan orang yang berzikir yang berada dengan orang yang lalai, seperti pelita yang berada di dalam bilik yang gelap. Dan orang yang berzikir kepada Allah yang berada dengan orang-orang yang lalai akan diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya di syurga semasa dia hidup lagi. Orang yang berzikir kepada Allah yang berada dengan orang-orang yang lalai
akan diampun dosanya sebanyak bilangan fasih, iaitu orang yang bertutur, dan ajam, mereka yang tidak bertutur. Kalimah fasih merujukkan kepada manusia dan kalimah ajam menunjukkan kepada binatang. Ajam ni bisu. Atau orang-orang Arab memanggil kita orang ajam. Ni puak-puak bisu ni, tak pandai bercakap. Orang Arab ni dia nakal sikit. Orang Arab ni dia nakal sikit. Dia kata kita ni orang ajam. Kita kesal, mana ajam ni? Saya orang ajam. Betul lah, kau orang pekak dan bisu. Orang Arab ni dia nakal sikit. Maksudnya ialah tiada amalan yang sama dengan zikrullah yang lebih menyelamatkan insan daripada azab Allah pada hari kiamat. Hasilnya ialah zikrullah merupakan sebaik-baik amal. Zikrullah merupakan sebaik-baik amal. Okey. Allahu Akbar. Hadis yang ke-2285-24. Orang yang berzikir mendapat kebahagiaan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu ana ma'a 'abdi iza zakarani wa taharraqat bi syafatahu rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, ini hadis kursi, aku bersama hamba-Ku selagi dia mengingatiku dan bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Allah Taala akan bersama dengan orang-orang yang sedemikian. Hadis yang terakhir di dalam kitab Da'wat, hadis ke-2286-25, zikir ilahi membersihkan hati. Zikir ini dia akan bersihkan hati kita. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu likulli shay'in siqalatun wa siqalatul qulub zikrullah wa ma min shay'in anja min azabillah min zikrillah. Qalu wala jihadu fi sabilillah, qala wala an yadriba bisayfihi hatta yanqati'a. Rawahu Baihaqi fi Da'watil Kabir. Apa maksud kudai? Apa maksud kudai? Mana kudai Apa maksud hadis qudsi. Hadis qudsi, apa maksud kudai? Okey. Hadis qudsi kita tengok ada Al-Quran. Al-Quran ini Al-Quran 2284 termis. 2284 termis Termis. Oh, miss sikit. Tak apa kita baca juga. Zikrullah merupakan sebesar-besar amalan yang memberi kejayaan. Tak apa kita baca 2284 kita baca dan kita bacakan. Maaf. Okey. Hadis qudsi. Okey, tak apa. Hadis qudsi yang ditanyakan oleh siapa tadi? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Qudus ni suci. Hadis yang suci. Begini. Dia ada firman Allah Ta'ala. Dia ada makna, lafaz dan makna. Dia ada lafaz dan makna. Al-Quran tadi lafaznya daripada Allah dan maknanya daripada Allah, maka itu kita panggil dia Quran. Quran, lafaz daripada Allah dan makna daripada Allah. Maka lafaz dan makna kedua-duanya daripada Allah, maka itu kita panggil dia Quran. Lafaz dan makna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebagai sahibul syariah, dia Nabi juga sebagai pembawa syariat, tapi sebagai majazi, yang hakikatnya Allah lah pemberi syafaat, Nabi sebagai pembawa syafaat, pembawa syariat. Satu lagi ialah satu mafhum, lafaz, makna daripada Allah, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Itu kita panggil dia bukan hadis,
Bukan Quran, tapi hadis qudsi. Ya ibadi, ya hai hambaku, qala Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita macam mana kita nak faham hadis kursi? Allah qala wa qala azza wa jalla wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Allah Taala berfirman, Nabi bersabda. Itu kita dapat kenal, itu hadis qudsi. Itu hadis apa dia? Itu hadis kursi. Tengoklah, innallaha ta'ala yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman. Ini hadis kursi, itu makna tanda hadis kursi itu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman. Itu tanda, itu dipanggil hadis kursi. Itu dipanggil hadis kursi. Itu kita panggil dia hadis kursi. Allah Taala, Nabi bersabda dan Allah Subhanahu taala berfirman. Itu hadis kursi. Itu boleh faham. Okey, zikrullah merupakan sebesar-besar amalan yang memberi kejayaan. Hadis 2284 yang kita tertinggal. Wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ma amila 'abdu 'amalan anjalahu min 'azabillahi min zikrillah, rawahu Malik wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, tiada amalan yang dapat menyelamatkan seorang itu daripada azab Allah yang lebih daripada zikrullah. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Maksudnya tiada amalan yang lain yang sama dengan zikrullah yang lebih menyelamatkan insan daripada azab Allah pada hari kiamat. Hasilnya ialah zikrullah merupakan sebaik-baik amal. Zikrullah merupakan sebaik-baik amal. Tengok, faham? Jadi di sini tengok kita kata kita akan selamat daripada azab Allah dengan rahmat dia. Kita akan masuk syurga daripada rahmatnya. Kita akan terselamat daripada azab Allah. Allah lah yang menyelamatkan kita daripada azabnya. Satu hakikat memberi kita syurga ialah Allah. Dan hakikat yang menyelamatkan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa amalan yang mana kita lakukan dia sebagai sebab. Dia sebagai sebab untuk kita mendapat keampunan dan mendapat syurga. Maknanya ada amalan. Jadi sebab amalan merupakan dapat syurga. So amalan itu kita panggil dia majaz. Sebagai majaz saja, sebab. Tapi hakikat yang masukkan kita syurga Allah Ta'ala. Jadi hakikat yang memasukkan kita ke dalam syurga ialah Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebab. Sebab hakiki itu bukan amal itu. Amal itu sebab majazi. Ada orang yang mana dia mendapat kebahagiaan. Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Allah masukkan dia dalam syurga dengan sebab keampunan dia. Walaupun dia tak banyak amal, tapi Allah kata tak apa, aku ampun dosa dia, aku masukkan dia ke dalam syurga aku. Itu Allah Ta'ala, dia punya hal. Itu kan tak ada siapa. Sebab itu kita dah bahaskan dalam jilid pertama dulu. Tidak ada sesuatu amalan yang dilakukan oleh insan yang mana wajib ke atas Allah untuk melakukan sesuatu ke atasnya atau untuk memberi sesuatu kepadanya. Tak ada amalan. Maknanya tak ada daripada amalan insan mewajibkan fi'il Allah Ta'ala, mewajibkan perbuatan ke atas Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala lah yang mewajibkan ke atas dirinya. Amalan tadi adalah sebab. Jadi sebab itu kita di sini dia ada sedikit dengan perbezaan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata ala tu maknanya wajib. Wajib bagi Allah memasukkan orang yang beramal ke dalam syurga, dan wajib bagi Allah memasukkan orang yang tak beramal dalam neraka. So dia tak memberi makna ilzam di situ.
Dia tak memberi makna wajib ke atas Allah dengan sebab amalan. Jadi Mu'tazilah kata tak, amalan lah boleh. Kita kata amalan tu sebagai sebab untuk kita mendapat keredaan Allah, untuk kita mendapat keredaan Allah, untuk kita mendapat bantuan daripada Allah. Amalan tadi sebagai sebab, bukan sebab hakiki, sebab majazi pun. Jadi tidak ada sesuatu perbuatan daripada insan yang mewajibkan ke atas Allah. Ke atas Allah. Dan tak ada satu-satu amalan yang mana amalan manusia buat maka wajib ke atas Allah. Sedangkan Allah itu mewajibkan ke atas dirinya. Tapi amalan tu kita secara dipanggil indirect, satu benda tu dia jadi indirect, satu benda tu dia jadi direct. Direct dan indirect. Begitu saja. Macam mana kita muskil Ustaz tapi zikir? Muskil Ustaz, zikir tapi buat maksiat. Macam mana? Satu orang dia telah sembahyang sepanjang malam. Satu orang dia sembahyang sepanjang malam. Dia buat baiklah, tapi dekat dengan subuh dia telah mencuri. Maka orang telah kabarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan dia beramal sepanjang malam, dekat dengan subuh dia mencuri. Nabi kata sembahyangnya, amalan baiknya akan mencegahnya daripada perbuatan yang buruk. Amalan baiknya tadi, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyangnya tadi akan mencegah dia daripada perbuatan yang buruk. Sembahyang dia tadi, amalan yang baik tadi. Jadi begitu juga dengan zikrullah. Jadi kalau kita buat dengan zikrullah dengan cara yang betul, dengan cara yang betul, tarikah yang betul, itu betul dipanggil ilmu tu tashih ubudiyah. Macam mana untuk kita memperbetulkan pengabdian tadi. So kita terus lakukan dengan cara yang betul, dan kita bersyukur kepada Allah kerana lidah kita diberi oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Maka bila kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala akan tambah nikmatnya, dan kesan daripada amalan baik tadi akan menghindarkan kita daripada maksiat tersebut, insya-Allah. Okey, hadis terakhir dalam bab kitab ad-da'wat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu itu ada pengilapnya. Ada pengilapnya. Kasut dia ada kewi. Masya-Allah, kasut ni dia ada kewi. Kasut ni dia kena ada kewi. Kasut dia perlu ada kewi. Kasut perlu ada kewi kan. Kalau kita kewi tu berkilat kasut kita dengan kewi tadi. Masya Allah. Dan pengilap bagi hati adalah zikrullah. Pengilap bagi hati ialah zikrullah. Untuk kita gila, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ala, dengar betul-betul, pasang telinga baik-baik. Ala bi zikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka akan menenangkan hati kita. Jadi dengan berzikir tadi, dia akan menggilap hati kita. Tiada mana-mana amalan yang dapat menyelamatkan seorang daripada azab Allah lebih daripada zikrullah. Itu sama je konsep dia, nak bagi tahu zikir itu penting. Sebab sekarang ni kita belajar bab zikir, so penting zikirlah. Para sahabat bertanya, walaupun berjihad di jalannya juga tidak mendapat menandinginya. Baginda bersabda, tidak, walaupun dia berperang dengan pedangnya sehingga dia terpotong, yakni dia telah meninggal. Oh tidak tu dia tak menafikan. Kita kata dah zikru syai' la nafi syai'ul akhar. Menyebut sesuatu perkara tidak semestinya menafikan perkara yang lain. Sebab penyebutan itu disebut kerana dalam bentuk mubalaghah dan menunjukkan kepentingannya sesuatu amalan. Nabi nak suruh orang benci, nak suruh
orang benci kepada anjing. Nabi kata, kamu jumpa anjing, uqtulul kilab haitsu syi'tum. Mun jumpa saja anjing kat mana saja kamu bunuh. Lepas tu bila dah timbul kecintaan, dah tak ada dah sikit-sikit, Nabi kata, bunuh anjing hitam sajalah, jangan hak lain tak boleh bunuh. Hak anjing hitam sebab dia macam syaitan. Last kali orang tanya mengenai anjing, Nabi kata, mali wal kilab. Berkena-mengena aku dengan anjing pula. Maksudnya pada masa tu kebencian kepada amalan yang menjadi kesukaan orang Arab, kebencian dia tak ada dah, hilang dah. So Nabi kata, apa kena mengena aku dengan anjing pula. So dia konsep dia tu. Sebab itu kita pemahaman hadis tadi, kita kefahaman hadis tadi berdasarkan kepada penerangan ulama-ulama untuk menjelaskannya. Kita tak boleh faham dengan sendiri, dan kita tidak boleh melakukan perkara tersebut dengan sendiri. Penting satu-satu hadis, tidak hanya diambil satu hadis maka dijadikan dalil dan hujah dan dijadikan hukum syar'i, tidak. Perlu ditengok ayat-ayat Quran ada tak bercanggah dengan hadis itu, perlu ditengok pula, perlu ditelitikan kata-kata sahabat, amalan-amalan sahabat, berbagai-bagai keadaan, situasi yang berbeza. Macam kita katakan, Nabi kata jangan buang air kecil di dalam bilik mandi. So bila larangan tadi, larangan tu sebab masa tu bilik air tu tak ada saluran, bilik air tadi bertakung, air daripada tanah mandi, air akan naik. Kalau buang air kat situ, air tu bertakung tu najis. Kalau kat rumah kita dah ada sistem saliran, boleh buang kat lubang saliran tu, buang cucur air pula, mana simbah air dengan pahit, maka najis tadi keluar dan bersih, maka tak menjadi masalah. Pada keadaan itu larangan tadi mengikut keadaan sesuatu. Dia kepentingan masing-masing dan keadaan masing-masing. Itu yang diterangkan oleh ulama. Yang kita harus dan kita mesti penting berterima kasih kepada mereka, insya-Allah. So saya malam ni kita berhenti dulu. Nanti minggu depan hari Isnin kita berjumpa balik. Kita berjumpa dengan nama kitab-kitab Allah, kitab nama-nama Allah, kitab Asma'ur Rijal. Kitab Asma'ur Rijal. Asma'ur Rijal ni, insya-Allah kita akan baca Asma'ur Rijal pada hadis kedua, hadis 99 nama Allah. So dengan terjemahan dia sekali, lepas tu dengan kelebihan dia sekali. Panjang Asma'ur Rijal ni. Panjangnya. Muka surat panjangnya 260, 271, 273, 274, 276. Hadis kedua tu daripada 247 hingga ke 276, satu persatu. Yang mana Asma'ur Rijal tu kita terjebuk semua kelebihan dan sebagainya. Tu saya tulis ringkas dia tu. Kalau tulis panjang dia jadi satu buku pula di situ. Jadi tulis dalam pendek-pendek ajalah. Tulis dalam pendek-pendek sajalah. Masya-Allah. Barakallahu fiik, masya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik pada kita dan kita dapat amalkan. Esok saya keluar markaziat, berlari. Okey, alhamdulillah. Boleh dengar tepi-tepi tu. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim. لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. InsyaAllah kita bertemu di lain rancangan. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu balik, dan minggu depan hari Jumaat kita ada daurah balik, insyaAllah. InsyaAllah hari Khamis, hari Isnin, hari Rabu. Hari Isnin, hari Rabu kita ada pengajian umum, dan hari Jumaat kita terus ada daurah. Mungkin bulan 7 ni. Jilid 7 tak lagi. Abang tak siap lagi. Saya dah siap dah. Saya tak pergi cetak lagi. Ada teknikal dia sedikit. Sebab saya perlu hadirkan kilang tu sebenarnya. Ada benda yang saya kena buat. Jadi insyaAllah lah, secepat mungkin jilid 7 ni saya akan cetakkan lah, insyaAllah. Saya tak cetak lagi. Saya tak hantar lagi. Dia siap semua dah. Saya tak hantar lagi. Saya hantar, dia akan hantar pada saya. Cuma sekarang saya dah tengah minta ISBN lah. So untuk satu-satu benda tu saya minta ISBN dulu. So kita akan cetak setiap kitab tu ISBN baru lah diminta. So don't take time. Cepat-cepat lah. Cing cuptih cing. Untuk nama dia. Okay, baik, insyaAllah.